back to our Moritz TV channel. So sebelum korang tengok video ni, jangan lupa tekan like, comment, share and subscribe. Dan juga jangan lupa tekan butang turn on notification untuk mendapatkan klip-klip video berkaitan kesihatan, penjagaan kulit, penjagaan rambut, makeup dan sebagainya. Okay, so nama saya Ain. Hari ini saya nak share tentang workout. Okay, apa itu workout? Workout ni dia merupakan latihan fizikal yang berupa aktiviti yang merupakan aktiviti yang dilakukan oleh seseorang individu untuk meningkatkan kecergasan badan dan juga memelihara kecergasan badan. Dalam erti kata lain, workout ni dia sebenarnya boleh maintainkan badan kita ataupun sesiapa yang nak bagi fitkan badan, korang boleh buat workout ni, okey? Okey, workout ni nama Melayu dia boleh dikira sebagai senaman. Okey, sebelum kita masuk lebih banyak kepada workout, kita nak cakap apa kelebihan kalau kita buat workout ni. Yang pertama, kelebihan kalau kita buat workout di senaman, yang pertama dapat mengurang dan juga mengawal kita punya BMI dan juga berat badan. Dia tak boleh terus jadi kurus, dia boleh maintainkan korang punya berat badan kalau korang selalu buat workout. Yang kedua, dia boleh mengawal ataupun mengelakkan risiko penyakit jantung. Sebagai contohnya umur 30-an yang ada penyakit ke, ataupun umur 30-an tak pernah langsung buat workout. Kalau korang try buat workout ni, korang akan dapat mengurang ataupun mengawal risiko penyakit jantung. Yang ketiga, kita dapat menguatkan tulang ataupun sendi otot kita. Sebagai contohnya kalau nak angkat barang ke, nak naik tangga ke. Naik tangga kalau macam rumah korang tak ada lift rosak ke, kalau nak naik tangga tu, kalau kita selalu buat workout takkan rasa sakit, takkan rasa lengan-lengan badan. Okey, yang keempat seterusnya adalah masa tidur tu dia berkualiti. Cara tidur yang elok ataupun bila dah buat bersenam ni, kita rasa badan kita fresh. Bila badan kita fresh, keluarkan peluh, tidur kita pun sangat berkualiti. So sangat digalakkan untuk kita buat workout. Yang seterusnya adalah dia mengurangkan penyakit kronik. Sebagai contohnya penyakit yang saya sebutkan tadi, sakit jantung. Kalau kita buat workout ni akan mengurangkan sakit jantung. Darah tinggi pun tak adalah, BP kita naik sangat. Sebab bila kita buat workout ni, kita pun rasa badan sihat je. Penyakit seterusnya adalah penyakit obesiti. Bila kita buat workout, penyakit obesiti ni dia akan mengurangkan penyakit obesiti. Maksudnya lemak-lemak kat bahagian badan, kat bahagian tangan, kat bahagian perut. Badan kita akan ada tone, ada muscle. So kita kira boleh sihatkan badan, lemak-lemak degil semua boleh terhapus jika kita buat workout. Yang terakhir, kelebihan workout ni dia boleh menghubungkan sel-sel otak kita. Sebagai contohnya, sel-sel otak kita akan berhubung, maksudnya cara berfikiran kita pun lagi lancar. Ke segmen yang seterusnya, apa akan jadi kalau kita tak buat workout? Maksudnya keburukan kalau kita tak buat workout lah. Yang pertama sekali, ni yang paling penting, badan kita akan rasa lemah. Macam contoh lah, kalau buat kerja sikit je rasa dah penat, rasa dah lemau semua. Nak angkat barang sikit pun rasa penat. Itu adalah kalau kekurangan kita kalau kita tak buat workout. Yang kedua, risiko penyakit jantung. Ini yang selalu kita dengar. Muda-muda dah boleh meninggal. Sebab apa? Sakit jantung ataupun ada berbagai penyakit yang boleh menyebabkan kematian. Itu sebab diorang tak pernah workout. Yang ketiga, penyakit obesiti. Kalau gemuk ke apa, terlebih lemak dekat badan, BMI tak sama dengan berat badan ataupun tak seimbang, boleh menyebabkan kita ada penyakit macam-macam lah. Okey, yang terakhir adalah lemak. Pengumpulan lemak ni akan ada dekat badan kita kalau kita kurang workout ataupun keburukan kita tak buat workout ni. Lemak akan jadi makin lama makin kumpul. Kalau makan ayam ke, makan benda-benda yang berlemak, lemak makin banyak dekat bahagian badan, dia akan menyebabkan kita jadi obesiti. Seterusnya, saya akan pergi ke segmen punca kalau kita terlebih workout. Sebagaimana yang saya cakap, kalau kita over workout, badan kita yang pertama akan
mengalami risiko kecederaan tisu. Contohnya tisu di bahagian kaki ke, bila kita buat melunjur kaki, terlalu melunjur kan. So kalau kita salah teknik boleh menyebabkan kecederaan yang serius kepada bahagian tubuh badan, terutama kepada tisu badan yang nipis, boleh menyebabkan koyak. Itu pun boleh menyebabkan kita sakit. So kalau kita over workout, tak ada teknik yang betul, boleh menyebabkan kita tercederalah diri kita. Yang kedua, kita akan rasa sakit badan. Sakit badan tu sebab salah teknik lah, tak ikut cara yang betul, tak ada orang yang nak guide kita, akan menyebabkan kecederaan kepada badan kita. Okey, seterusnya adalah bila kita over workout, kita akan rasa ketagihan yang melampau. So bila sehari tu tak buat workout, akan rasa macam, kenapa aku tak buat workout ni, kenapa? So kita akan rasa macam sehari tu kita nak buat lebih daripada 2 atau 3 kali. Itu pun menyebabkan punca over workout, badan kita tak boleh terima. Maksudnya sehari tu just buat 1 atau 2 senaman yang high intensity ataupun yang boleh keluarkan banyak protein. Seterusnya saya akan masuk kepada punca kita malas workout. Yang pertama sekali lah, yang pertama sekali ni kebiasaannya ramai rakyat Malaysia yang selalu buat lah. Punca diorang malas workout, pertama tak ada orang nak guide, tak ada ilmu tentang workout, tak tahu macam mana nak workout, apa itu workout pun tak tahu. Okay, so saya akan bagi cadangan selepas ini bagaimana cara kita nak atasi punca kita malas workout. Yang kedua, punca malas workout ni terjadi apabila kita tiada tempat yang sesuai untuk buat workout. Sebagai contohnya, tak ada alasan mereka tempat yang sempit, tempat rumah saya, rumah kondo ke rumah apartmen, so tak ada tempat nak buat workout ni. Jangan risau. Lepas ni saya akan bagi cara untuk mengatasi pemalas workout ni. Yang lain adalah kita tak ada kawan, maksudnya tak ada orang nak guide ataupun tak ada bimbingan daripada keluarga untuk guide kita. Maksudnya macam nak bagi semangat, tak ada orang. So just kita seorang je yang nak kena workout, tak boleh. So kalau kita nak workout ni, kita kena ada kawan. Maksudnya cari kawan yang boleh guide kita. Dan yang kedua adalah niat kita tu. Macam mana kenapa kita nak buat workout? Nak kurus ke ataupun nak fitkan badan, nak sihatkan badan? Kita kena ada niat dulu baru boleh buat workout lah. Maksudnya setiap perkara yang kita buat kena dimulai dengan niat juga. Saya akan beralih kepada cara nak atasi kita malas workout. Yang pertama, cari tempat ataupun pergi je mana-mana kawasan lapang, boleh je buat. Sebagai contohnya kat dalam rumah pun kita dah boleh buat workout. Tempat yang sempit pun dah boleh buat workout tanpa menggunakan peralatan senaman. Sebagai contohnya, dinding yang kosong korang boleh buat. Push up ke kerusi korang boleh buat. Squat ke boleh. Naik turun bangku menggunakan kerusi. Pelbagai cara. Yang penting jangan malas. Yang kedua, korang boleh try research, buat research, cari kat Google, buat kat YouTube, tengok YouTube ke cara senaman yang betul ataupun workout. Yang paling penting, sumber yang korang perolehi tu adalah sumber yang betul. Maksudnya teknik-teknik nak buat workout tu kena teknik yang betul. Barulah badan kita menjadi sihat, fit. Kalau yang nak kurus ke ataupun nak bagi BMI kita seimbang, boleh guna YouTube lah ataupun Google. Seterusnya, kena cari kawan ke ataupun ada guide yang boleh tolong kita buat workout. Sebagai contoh, ajaklah kawan-kawan, jom kita hari ni pergi buat workout dekat taman ke apa ke. Tak payah pergi gym yang memerlukan bayaran. Just kita buat kat kawasan lapang ataupun dalam rumah, beli yang yoga punya pad tu ke. Senang saja. Benda ni tak perlukan duit untuk kita buat, cuma kita kena rajin saja. Segmen yang seterusnya, kita beralih kepada contoh senaman ataupun contoh workout yang korang boleh buat dekat rumah. Ini simple. Okay, sebagai contohnya lah, korang boleh buat plank.
plank ni tak perlukan apa-apa peralatan ataupun bahan senaman lah. Just baring and then buat plank. Kalau tak tahu juga plank tu apa, buat research. Yang kedua, boleh buat half squat ataupun squat dekat bahagian badan. Okay, squat ni lah sangat senang tapi kena rajin jugalah. Okay, plank dah, squat dah. Yang ketiga, kita boleh try jumping jack. Jumping jack ni pun syok juga sebab kita boleh bagi kalori kat badan kita tu bakar sepenuhnya lah. Dia akan bagi badan kita fit. Okay, senaman yang terakhir yang saya nak suggestkan adalah Tabata. Tabata ni dia banyak, dia boleh mengeluarkan peluh sebab saya sendiri dah pernah try. Kalau korang tak tahu macam mana nak buat Tabata ni, jangan risau. Search je kat Google ataupun search je kat YouTube, tulis Tabata workout. Dekat situ banyak ada yang macam-macam jenis Tabata yang korang boleh buat dan sangat berkesan. Dia boleh mengeluarkan peluh dalam masa 7 minit dan boleh nampak kesan dalam beberapa hari. Badan kita rasa fit, masa-masa pun boleh turun. Kesimpulannya dari penceritaan saya yang dari pertama sehingga ke akhir, so saya rumuskan di sini. Kalau korang nak badan korang fit, kalau nak sihat, tolong buat workout. Jangan workout yang terlampau over. Just sikit-sikit pun dah okey dah. Kalau tak tahu, buat research. Kalau kita tak ada teknik tanya orang ataupun juga saja, jangan risau. Ada pandangan ke ataupun idea, korang boleh komen dekat bawah. Saya akhiri video ini dengan ucapan terima kasih sangat-sangat sebab menonton video ni dari awal lagi sehingga akhir. Dan jangan lupa like, comment, share and subscribe. Kalau ada pandangan, idea ataupun nak tahu apa benda tentang kesihatan ke, penjagaan kulit, penjagaan rambut, makeup dan sebagainya, korang boleh komen dekat bahagian bawah dan juga tekan button turn on notification untuk mendapatkan video-video seterusnya daripada saya. So saya akhiri dengan Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye, jumpa lagi.